Seterusnya, kadar kebolehjangkitan R0 COVID-19 di Malaysia kembali catat peningkatan. Angka itu meningkat kepada 1.11 pada Ahad berbanding 1.10 pada hari sebelumnya. Terengganu mencatatkan nilai R0 tertinggi dengan 1.66, manakala negeri dan wilayah lain yang mencatatkan kadar kebolehjangkitan tinggi dan melebihi angka 1.0 adalah Kelantan, Kuala Lumpur, Kedah, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. Ini termasuk Johor, Melaka, Perak, Putrajaya, Sarawak dan Pulau Pinang. Sementara itu, Sabah dan Labuan adalah negeri dan wilayah yang mencatatkan kadar kebolehjangkitan di bawah angka 1.0. Setakat ini, kadar kebolehjangkitan terendah yang pernah direkodkan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 13 Januari ialah 0.81 pada 3 Mac lalu. Manakala yang tertinggi pernah dicatatkan ialah 1.19 pada 17 April. Nilai R0 merujuk kepada tahap kebolehjangkitan sesuatu virus, iaitu berapa ramai individu yang boleh dijangkiti oleh satu kes positif. Dan Majlis Keselamatan Negara MKM menafikan kenyataan yang PKP akan dilaksanakan di seluruh negeri Selangor sama ada pada 4 atau 5 Mei 2021. Ini termasuk beberapa arahan dan cadangan berkaitan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri Selangor bertarikh 1 Mei. Perkara itu dimaklumkan pasukan respon pantas KKMM menerusi satu kenyataan pada Ahad. Tegas MKN, kenyataan mesej yang tular itu adalah palsu dan orang ramai disarankan untuk menghentikan perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih. Ujarnya, perkara tersebut boleh menimbulkan kekeliruan dan keresahan dalam kalangan masyarakat. Dalam pada itu, MKN juga menafikan kesahihan poster bertajuk SOP Perintah Kawalan Pergerakan 10 ke 20 Mei 2021 melibatkan negeri-negeri yang diklasifikasikan di bawah pelaksanaan PKP, PKPB dan PKPP yang seperti yang tular di media sosial. Katanya poster berkenaan tular sebelum MKN mengeluarkan kenyataan. Dan sebelum ini, menurut laporan Sinar Harian, Kementerian Kesihatan Malaysia mencadangkan PKP dilaksanakan di negeri yang catatkan kes COVID-19 tinggi termasuk Selangor, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor, Kedah dan juga Sarawak. Dan semalam, 3,418 kes baru COVID-19 dilaporkan dan Tan Sri Dr. Nur Hisham melapor kadar penggunaan katil rawatan kritikal atau ICU COVID-19 di Lembah Kelang secara keseluruhannya mencapai 90% pada Ahad. Dan kini wujud ura-ura PKP akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Berdasarkan ura-ura dan juga cadangan KKM, faktor peningkatan kes COVID-19 terkini dan PKP yang kita lalui sebelum ini, kita ingin bincangkan apakah kesannya kepada perniagaan dan juga ekonomi bersama dengan Dr. Muhammad Azhar Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Islam. Doktor, pertama sekali kita dapat lihat bagaimana angka pengangguran pada Januari meningkat sedikit susulan PKP 2.0 yang dilaksanakan. Ketika itu, 5 sektor penting diberikan kebenaran untuk beroperasi. Adakah jika berlakunya PKP 3.0 keadaan akan bertambah buruk atau kita sudah lebih bersedia, Doktor? Okey, kalau kita nak kata makin buruk tu, susahlah kita nak kata macam tu kan. Tapi yang pasti, apabila berlaku PKP another round, memang sudah pasti akan memberi kesan kepada aktiviti ekonomi. Dan kita mengharapkan bahawa PKP 3.0 ini tidak berlaku lah. Walau bagaimanapun, risiko untuk ianya berlaku sememangnya sesuatu yang perlu kita jangkakan. Dan sini saya nampak kita perlu jelas apakah action plan yang perlu dilakukan. Dari segi sudut ekonomi yang saya nampak naratif untuk contoh fiscal consolidation, nampak gajinya perlu diketepikanlah kerana kerajaan perlu sentiasa bersiap siaga untuk memberikan bantuan kepada mereka memerlukan. Dan dari segi kawalan penyakit ini, yang saya nampak perkara yang paling perlu diutamakan adalah dari segi pelaksanaan ataupun penguatkuasaan. Di sini jentera-jentera yang berkaitan rela ke polis, askar dan sebagainya perlu digemblengkan supaya kawalan penyakit ini dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Jadi keutamaan tu perlu diletakkan pada tahap yang betul dan kita perlu bersiap siaga tentang risiko yang bahawa PKP 3.0 ni mungkin bakal berlaku.
Dan doktor, adakah kita ada kekuatan kewangan ataupun kerajaan ada kekuatan kewangan untuk lancarkan lagi pelan rangsangan dan juga pindahan tunai jika berlaku PKP 3.0 tersebut? Okey, ini memang soalan yang sentiasa yang bertanya ya. Bagi saya kita melihat respon para pelabur, terutamanya dalam sudut pasaran modal ataupun lebih tepat lagi pasaran bond lah. Kalau kita lihat terbaru apabila kerajaan menerbitkan sukuk dalam nilai US dollar, kita dapat lihat jumlah permintaan ataupun kadar terlebih langgannya ataupun over subscription rate-nya begitu tinggi, melebihi 6 kali. Dan kalau kita lihat setiap kali kerajaan menerbitkan security kerajaan Malaysia ataupun MGS, menerbitkan sukuk ataupun GII, sentiasa mencatatkan oversubscription itu menunjukkan bahawa terdapatnya keyakinan bahawa pelabur selesa dengan tahap keuangan kerajaan. Maksudnya kerajaan memang sentiasa mempunyai ruang untuk membiayai pakej rancangan. Cuma isunya perbelanjaan mana yang perlu dihalakan. Maksudnya fokus area yang perlu ditekankan supaya ianya lebih efektif dan cekap untuk dilaksanakan. Adakah doktor juga akan lihat kesan kepada pertumbuhan ekonomi yang diunjurkan IMF pada sekitar 6.5% tahun ini mungkin disemak jika berlakunya PKP 3.0? Okey, sudah pasti. Kalau berlakunya PKP 3.0, jawabnya sebarang unjuran yang sebelum ini perlu disemak semula. Dan melihat kepada keadaan semasa, sebarang bentuk unjurannya, kadar hayatnya, hayatnya itu sangat-sangat pendek kerana situasi ini sangat-sangat berubah, sangat-sangat dinamik dan ia memerlukan unjuran itu perlu bersifat mengambil kira tentang faktor semasa dan ini akan memberi kesan bagaimana unjuran itu dilakukan. Jadi kalau berlaku PKP 3.0 yang ternampak risiko apa yang dikatakan downside itu serimanya jelas dan kemungkinan untuk sebarang bentuk semakan semula terhadap unjuran ataupun semakan yang lebih rendah lah serimanya sentiasa ada. Doktor, kita melihat pada ketika ini ramai orang sedang melakukan perniagaan mikro ke kecil ke sederhana ke untuk mungkin recoup balik kerugian yang mereka catatkan sebelum ini dan tentunya mereka mengambil peluang pada Ramadan dan juga pada Aidilfitri ini ketika orang ramai berbelanja dan melihat kepada cadangan 6 negeri yang dicadangkan KKM sebelum ini untuk dilakukan PKP tersebut, ini menyumbang kepada jumlah ekonomi yang besar kepada negara peratusannya. Adakah apa yang doktor lihat akan berlaku kepada perniagaan kecil dan juga mikro ini? Mampukah mereka bertahan? Mampukah isi rumah yang bergantung kepada perniagaan kecil dan mikro ini bertahan jika PKP dilakukan? Okey, pertimbangan antara kesihatan dan ekonomi ini memang suatu pertimbangan yang bukan mudah untuk kita lakukan. Kalau kita tutup ekonomi demi untuk menjaga kesihatan, memang ekonomi itu akan terjejas. Jadi ini satu pertimbangan yang jelas perlu dilakukan oleh pihak kerajaan. Di sini saya nampak di sini peranan penguatkuasaan perlu diperhebatkan, perlu diperkasakan supaya SOP ini dapat dipatuhi dan harapannya adalah apabila ekonomi itu berlaku dalam suasana yang harmoni. Harmoni maksudnya kes jangkitan itu dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita dapat lihat perkara ini dapat dilaksanakan, keseimbangan itu dapat dilaksanakan. Tapi saya pastilah perkara ini bukan mudah untuk dilakukan. Selepas 2 PKP kita lalui, adakah doktor melihat ada perkara-perkara best practices yang boleh kita bawa jika PKP 3.0 dilaksanakan? Best practices yang saya nampak tak lain tak bukan penggunaan teknologi lah kerana dengan adanya MySejahtera itu mungkin dapat dipertingkatkan supaya dapat memberi satu alert kepada hotspot dan sebagainya. So rakyat pun akan sentiasa peka tentang pergerakan mereka supaya tidak pergi kepada kawasan-kawasan hotspot ini untuk mengelakkan kes-kes jangkitan. Dan doktor, 1.453 juta dos vaksin COVID-19 diberikan dalam masa sekitar 69 hari sejak Perdana Menteri pertama ataupun menjadi individu pertama yang mendapat suntikan dan hari ini sekitar 21,063 purata dos sehari diberikan. Adakah doktor melihat kita di landasan yang baik untuk capai herd immunity untuk pastikan ekonomi kita dapat pulih dengan lebih baik pada tahun ini?
Okey, untuk mencapai imuniti berkelompok ataupun herd immunity ini merupakan suatu bentuk andaian yang sangat-sangat penting kerana ini menentukan hala tuju ekonomi kita. Selagi kita tak mencapai herd immunity itu, jawabnya ekonomi kita tidak dapat berfungsi dengan normal. Jadi di situ peranan program pemvaksinan itu dilakukan dengan lebih hebat lagi perlu ditekankanlah. Saya kira dengan pelaksanaan yang ada sekarang ni, saya kira boleh ditambah baik supaya kadar ataupun sasaran untuk mencapai herd immunity itu dapat dipercepatkan. Kerana kita risau tentang R0 yang tinggi dan sebagainya, kemungkinan kes itu untuk terus berlangsung memangnya ada. Bagaimana pula dengan perniagaan asing di Malaysia? Adakah jika berlakunya PKP 3.0 ini akan berikan mereka ketidaktentuan, kesukaran untuk mereka merancang operasi mereka? Tapi tentunya ini bukan hanya unik kepada Malaysia. Ada juga negara-negara lain yang turut mencatatkan peningkatan kembali COVID-19. Dari sudut perniagaan, yang saya nampak memanglah bila berlaku pandemik dan pelaksanaan SOP, pertamanya dia akan menyebabkan kos perniagaan meningkat, kos untuk menyediakan peranti dan sebagainya, alatan untuk mematuhi SOP, dan yang paling besar kali kesannya adalah dari segi produktiviti kerana fungsi perniagaan itu tidak dapat dijalankan dengan sepenuhnya. Jadi situ cabaran bagi pihak peniaga itu memang jelaslah, dan ini memerlukan suatu bentuk campur tangan oleh kerajaan dari segi keuangan, dari segi pembiayaan, dan juga untuk memberikan suatu peluang kepada peniaga untuk beralih arah ke sektor-sektor yang lain lah. Itu saya nampak bagaimana pihak kerajaan maju dan kesan kepada peniaga. Adakah ini akan memberikan kesan kepada pelaburan asing, kepada pelabur asing yang melabur di Malaysia? Ya, pelabur asing ni dia bukan unik kepada Malaysia. Saya rasa semua tempat terkena. Cuma apa yang perlu diperbaiki dari segi bagaimana experience yang dialami oleh ataupun pengalaman apabila mereka melabur ke Malaysia ni. Kerana kita sedia maklum bahawa Malaysia mempunyai banyak insentif industri pelaburan, tax insentif dan sebagainya. Kita perlu memastikan para pelabur ini jelas dari segi apakah kebaikan yang mereka bakal nikmati apabila mereka melabur. Dan di sini peranan maklumat, peranan bagaimana pihak ataupun agensi kerajaan berterlibat untuk memastikan pelabur asing ini dapat dibimbing dari segi insentif yang bersesuaian yang akan dapat memanfaatkan perniagaan mereka. Dan terakhir sekali, Doktor, tentunya berkenaan dengan rakyat, bagaimanakah rakyat akan melihat kepada PKP 3.0 ini? Bersediakah isi rumah di Malaysia untuk menghadapi satu lagi tempoh PKP 3.0 jika dilaksanakan dalam apa jua bentuk juga ia akan dilaksanakan? Berdasarkan pemerhatian saya lah, kalau kita lihat angka-angka yang dilakukan yang semakin meningkat, saya rasa dari segi psikologi rakyat sebenarnya sudah dalam keadaan bersiap sedia. Dan sekiranya PKP dilaksanakan, ada keperluan lah. Saya rasa pihak ataupun rakyat sebenarnya tidak terperanjat. Apa yang penting adalah memastikan SOP itu dapat diberikan dengan jelas, dan penguatkuasaan itu perlu diperhebatkan supaya apabila sekiranya kalau kita PKP 3.0 itu dilaksanakan, ianya memberi kesan yang positif. Kita dapat nampak kesan itu. Itu yang paling penting sekali. Terima kasih Dr. Muhammad Azaniza Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia, membincangkan berkenaan dengan ura-ura jika dilakukan PKP, apakah yang akan berlaku pada ekonomi, pada perniagaan dan juga pada isi rumah di Malaysia. Dan teruskan bersama kami dalam jam-jam seterusnya ketika kami membincangkan berkenaan dengan peningkatan kes COVID-19 di Malaysia. Dan sekian Niaga Awani, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com dan juga segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Riza Zulkapli. Salam hormat.